Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1003. Antara paparan utama. Antara dua darjat kerajaan tebuk atap dan rakyat. Pilihan Raya Negeri Melaka, apa harapan anak muda? UMNO jatuh kerana tipu daya lawan. UMNO jatuh kerana tipu daya sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rupa-rupanya Kerajaan Perikatan Nasional yang kini disambung oleh Kerajaan Keluarga Malaysia memang layak mendapat gelaran Kerajaan Tebuk Atap. Gerombolan perampas mandat rakyat ini bukan sekadar menebuk atap rumah Pakatan Harapan. Mereka juga menebuk atap rumah rakyat secara sistematik selaras dengan Scheme of Things yang dilancarkan dengan penuh riak. Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin yang dikatakan gagal oleh UMNO itu telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Tetapi bukan itu sahaja yang dipersoalkan. Legasi beliau juga terus digunakan pakai oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kononnya kerajaan prihatin dan sejahtera kerana ia kerajaan Melayu Islam. Kononnya tema Malaysia Prihatin yang dilancarkan oleh Muhyiddin pada Julai 2020 bertepatan dengan aspirasi kerajaan. Segalanya indah kabar dari rupa. Hari demi hari semakin banyak terdedah kebejatan yang membuktikan sebaliknya. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bayan Baru Sim Zizin menyoal Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Soalan itu berbunyi begini. Soalan tentang saya minta Menteri Kewangan menyatakan perbelanjaan kerajaan, menyediakan kereta rasmi welfare kepada menteri-menteri sejak Mac 2020 hingga sekarang. Berapakah jumlah perbelanjaan sewaan sesebuah welfare daripada syarikat konsansi Spenco sebulan? Jawapan penuh Tengku Zafrul pula berbunyi begini. Dia telah memaklumkan bahawa kerajaan telah memulakan proses penggantian kereta rasmi jawatan bagi menteri-menteri persekutuan daripada model kereta Proton perdana 2.4 liter kepada Toyota Welfare 2.5 liter bermula April 2021. Kerajaan membayar kos pajakan bulanan Toyota Welfare 2.5 liter sebanyak RM5,759.35. Kos pajakan bulanan ini terdiri daripada kos sewaan bulanan sebanyak RM4,851.61 dan kos selenggaraan bulanan sebanyak RM907.74. Sehingga September 2021, kereta welfare telah membayar kos pajakan sebanyak 1.42 juta kepada syarikat konsensi. Bajet 2022 dilihat kononnya sangat mesra rakyat. Sebagai contoh, orang muda dapat e-wallet RM150 secara one-off. Penjawat awam pula mendapat RM700 one-off. Rakyat pasti bergembira kerana menerima bantuan tersebut. Tahniah. Namun, di sebalik pemberian sanggup hati kepada rakyat ini tanpa disedari, menteri-menteri BN, PN, PAS ini sebenarnya dapat menikmati bantuan yang paling banyak. Mereka mendapat bantuan kereta welfare sebanyak RM5,759.35 sebulan. Tahniah, bidah Zizin dalam kenyataannya sebagai mengulas jawapan Tengku Zafrul itu. Zizin membangkitkan bahawa menteri-menteri kerajaan BN, PN, PAS mendapat kereta welfare baru sejak April 2021. Sedangkan ketika perkara ini berlaku, rakyat sedang kehilangan kerja. Syarikat lingkup dan kes membunuh diri menjadi-jadi pada tahun 2021. Hutang negara juga telah mencecah sehingga RM1.3 trilion. Hutang kerajaan telah mencecah 65% KDNK. Adakah kemewahan ini satu keperluan? Soalnya, beliau menyindir mereka yang sebelum ini lantang membantah Kerajaan Pakatan Harapan kerana mempertimbangkan cadangan untuk menukar kereta. Sekarang mereka seronok menikmati kemudahan ini tanpa perasaan segan silu. Segala bantahan dulu nampaknya telah dicurahkan ke Laut Selat Melaka, ujarnya. Menurut beliau, Datuk Seri Najib Razak yang dahulu lantang membantah Kerajaan Pakatan Harapan sekarang membisu seribu bahasa.
Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin turut mempersoalkan tindakan kerajaan itu. Hebat, dalam keadaan rakyat sedang betul-betul nazak sehingga ada yang bunuh diri, para menteri depa yang jenis tak ada sikit pun rasa malu, jauh sekali rasa bersalah PN Joy bersandak di Velfire, sindirnya. Hanifah berkata para penasihat khas atau duta khas Perdana Menteri yang bertaraf menteri tentunya berhak nikmati keselesaan walaupun rakyat sedang melupur nak membayar duit pinjaman beli kereta. Semua nikmat keselesaan Velfire itu menggunakan wang rakyat. Yakni rakyat yang berpanas dan berhujan kerana berkempen atau mengundi para menteri ini hanya mendapat tulang, sementara pemimpin menikmati daging premium yang lazat. Demikian kezaliman pemimpin yang terjerumus dalam amalan antara dua darjat di negara ini. Apabila sudah berkuasa, mereka lupa kepada pesanan Nabi SAW di dalam hadis yang terjemahannya, jagalah diri kalian daripada perbuatan zalim kerana sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kalian bermuhasabah dan insaf. Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Melaka 2021 bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh mana-mana pihak, tetapi ia harus diraikan sebagai satu proses demokrasi untuk membina semula kestabilan politik dalam negeri Melaka. Demikian kata Koordinator DAP Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu Muhammad Danish Zainuddin. Beliau juga adalah Setiausaha DFC Melaka, seorang anak muda Melayu beragama Islam. Menurut beliau, anak muda Melaka akan menjadi kumpulan yang amat penting dalam menentukan kesinambungan tadbir urus negeri sama ada akan dipimpin oleh sebuah kerajaan yang gagal atau sebuah kerajaan rencam yang meletakkan keperluan rakyat sebagai kepentingan utama dalam menentukan hala tuju negeri untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. 3 tumpuan yang seharusnya menjadi keutamaan pada ketika ini adalah untuk menangani kemiskinan, mewujudkan pelan jangka panjang yang komprehensif pasca COVID-19 serta tawaran untuk anak muda Melaka, katanya dalam satu kenyataan. Malangnya, beliau melihat sejak kembalinya pentadbiran kerajaan gabungan Parti Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di negeri pada Mac 2020, kestabilan pemerintahan menjadi amat membimbangkan sehingga berpotensi menjejaskan pembuatan dasar dan polisi yang lebih mesra rakyat. Beliau berpendapat bahawa anak muda Melaka adalah golongan sasar yang menentukan hala tuju negeri untuk masa depan. Isu pengangguran tenaga kerja, pembentukan generasi tercicir dan pemantapan kemahiran pasca COVID-19 seharusnya menjadi tumpuan utama ke semua parti politik yang bertanding bagi memastikan sebuah perancangan strategik untuk memberdaya anak muda dapat dirancang serta dimuktamadkan. Sebagai contoh, sepanjang hampir 400 hari bergelar Koordinator DAP Dewan Undangan Negeri Pengkalan Batu dan Setiausaha DFC Melaka, saya telah bersua dengan ramai penduduk yang menyuarakan masalah anak-anak mereka yang hilang pekerjaan sehingga ada yang terpaksa mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan bagi membantu ibu bapa untuk menyara kehidupan seharian, ujarnya. Selain itu, kata Danish, isu yang berkait dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, khususnya dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti juga adalah penting. Katanya kebanyakan isi rumah yang beliau ditemui tidak berkemampuan untuk mempunyai peranti elektronik tambahan atau canggih sehingga berpotensi untuk mewujudkan sebuah komuniti masa depan yang tercicir. Oleh itu, Pilihan Raya Negeri Melaka 2021 bukanlah medan yang boleh dipandang remeh kerana sebarang kesilapan dalam memilih wakil rakyat hanya akan merugikan kita semua. Beliau meletakkan keyakinan kepada Pakatan Harapan yang dilihatnya lebih berkemampuan untuk membawa Melaka ke arah masa depan yang terjamin. Pakatan Harapan adalah gabungan yang telah bersedia untuk mengembalikan kewibawaan negeri Melaka dan adalah diharapkan para pengundi semua dapat membuat pilihan yang tepat demi masa depan kita bersama, tegasnya. Demikian pandangan anak muda yang tidak belajar berbohong daripada golongan yang lebih tua dalam partinya, mahu pun belajar tentang bigotry dan bagaimana mahu menghina mereka yang berbeza fikrah politiknya. Sungguh, beginilah perspektif yang kita harapkan untuk memimpin generasi akan datang. Tidak perlu berretorik dengan pelbagai slogan yang tidak bermakna apa-apa atau membuat seribu janji yang akhirnya ke laut apabila disuakan dengan ghanimah pangkat dan harta. Jangan marah anak muda kalau mereka memilih untuk berjuang dalam DAP. Yang penting ialah prinsip untuk berjuang demi kepentingan rakyat, bukan habuan Mercedes atau Velfire. Kelakar, sehingga hari ini pimpinan UMNO masih menjaja naratif bahawa Barisan Nasional tumbang pada pilihan raya umum ke-14 lalu kerana fitnah dan tipu daya. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata pimpinan Bersatu kini sedang takut dengan bayang-bayang sendiri kerana sedar tentang perbuatan dan kezaliman mereka. Berpakat bersama DAP dan Pakatan Harapan untuk memfitnah UMNO dan para pemimpinnya sejak 2016. Bergandingan bersama DAP dan Pakatan Harapan menumbangkan kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 dengan tipu daya, kata Zahid dalam satu hantaran di Facebook. Zahid ingat semua rakyat di negara ini bodoh dan mudah tertipu dengan naratif UMNO difitnah pada pilihan raya umum ke-14.
Baiklah, mari kita kembali kepada kes One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Kerana skandal itulah yang dibangkitkan semasa kempen dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Dengar fakta ini baik-baik. Peguam Negara Amerika Jeff Sessions menyifatkan skandal rasuah berbilion dolar melibatkan dana negara 1MDB sebagai bentuk kleptokrasi paling teruk. DOJ pada Jun 2017 memfailkan beberapa saman untuk merampas lebih 1.7 bilion US dollar, kira-kira 7.06 bilion ringgit aset yang dipercayai dicuri dari 1MDB, sebuah dana berdaulat yang ditubuhkan oleh Perdana Menteri Malaysia ketika itu, Datuk Seri Najib Razak. Jeff Sessions berkata aset berkaitan 1MDB menyumbang hampir separuh daripada kira-kira 3.5 bilion US dollar. Jumlah keseluruhan hasil yang dirampas atau dihalang oleh DOJ yang dikaitkan dengan kesalahan pengubahan wang haram. Ini adalah kleptokrasi yang paling teruk, kata Sessions pada Forum Global mengenai pemulihan aset di Washington menurut transkrip ucapannya yang disiarkan di laman web DOJ merujuk kepada kes Malaysia. Hari ini, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat sedang berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa skim yang didakwa ini, katanya. Sessions berkata pegawai yang didakwa rasuah dalam 1MDB dilaporkan telah membelanjakan 200 juta US dollar untuk hartanah di California Selatan dan New York. 130 juta US dollar untuk karya seni, melabur 100 juta US dollar dalam label muzik Amerika dan 265 juta US dollar pada sebuah kapal layar. Secara keseluruhannya, pegawai 1MDB didakwa melakukan pengubahan wang haram lebih daripada 4.5 bilion US dollar dana melalui rangkaian kompleks transaksi legap dan syarikat cengkerang penipu dengan akaun bank di negara-negara dari Switzerland dan Singapura ke Luxembourg dan Amerika Syarikat, kata Sessions. Pada 6 Disember 2017, Ketua Publicity DAP ketika itu Tony Phua menggesa Najib agar mencabar kenyataan Jeff Sessions yang memalukan Malaysia itu di mahkamah. Seperti yang semua maklum, tiada apa-apa tindakan daripada Najib untuk membersihkan nama baik Malaysia berhubung dengan penghinaan Jeff Sessions yang didengar di seluruh dunia. Najib pada 28 Julai 2020 dijatuhi hukuman penjara sehingga 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Malah anak tirinya Riza Sharis Abdul Aziz, pemilik syarikat Red Granite Pictures, turut didakwa dengan 5 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana 1MDB sebanyak 1.25 bilion ringgit pada 5 Julai 2019 menurut Berita Harian. Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram yang mewakili pendakwaan berkata selepas beberapa representasi oleh Riza, Kerajaan Persekutuan bersetuju untuk melepas tanpa membebaskan tertuduh dan akan menerima sejumlah wang bernilai jutaan ringgit. Tetapi Zahid terus berteriak menyeret sekali DAP dan Pakatan Harapan. Kononnya semua itu fitnah. Selepas fitnah yang ditaburkan oleh mereka sudah tumpul dan rakyat menyedari tentang kecurangan dan hipokrasi mereka, kata Ahli Parlimen Bagan Datuk itu. Menurut beliau, UMNO akan memperjelaskan segala tomahan fitnah yang tidak benar dan mengingatkan rakyat Melaka apakah itu Bersatu dan Pakatan Harapan. Kita perlu meyakini kebijaksanaan orang Melaka dalam menilai apa yang benar dan terbaik untuk masa depan mereka, tegas Zahid. Terdapat dua hakikat yang dilakukan oleh Bersatu sejak ia ditubuhkan sehingga hari ini tidak dapat dinafikan. Pertama, Bersatu bekerjasama dengan DAP dan Pakatan Harapan untuk menumbangkan UMNO pada pilihan raya umum tahun 2018 adalah benar. Kedua, Bersatu bekerjasama dengan UMNO dan PAS untuk menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan juga adalah benar. Tetapi untuk mengatakan bahawa UMNO difitnah sehingga kalah adalah satu lelucon yang boleh membuat Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat ketawa di atas kebebalan kenyataan ini. Logiknya, jika semua itu fitnah, kenapa Najib tidak mengambil tindakan terhadap Jeff Sessions sedangkan ketika itu Presiden Amerika Donald Trump dikatakan sahabat karibnya? Mengapa Riza yang menerima manfaat daripada penyelewengan 1MDB buat representasi? Bicara sahajalah hingga selesai kes tersebut. Jika Bersatu itu penuh dengan hipokrasi, bukankah UMNO itu lebih hipokrit apabila menumbangkan Bersatu tetapi masih berpelukan dengan mereka untuk membentuk kerajaan dan melantik wakil rakyat parti itu dalam Kabinet Keluarga 69 Barisan Nasional? Lebih mengarut apabila Presiden Parti Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin yang dikatakan gagal dilantik sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara untuk menguruskan perkara berhubung COVID-19 dan kesan akibatnya. UMNO, parti yang mempunyai ahli seramai 3 juta, tidak masuk akal ia tumbang kerana tipu daya lawan. Sungguh tentu orang Melaka bijak dalam menilai apa yang benar dan terbaik untuk masa depan mereka.
Kerajaan Malaysia kemarin diberi kebenaran oleh Hakim London untuk meneruskan usahanya terhadap dana kekayaan negara milik Abu Dhabi kerana peranannya dalam skandal berbilion dolar One Malaysia Development Berhad 1MDB. Putrajaya mencabar penyelesaian Timantara 2017 antara kedua-dua pihak di United Kingdom dengan alasan bahawa International Petroleum Investment Company IPIC dan Abar Investment milik Kerajaan Abu Dhabi menyedari dakwaan penipuan terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pada masa perjanjian itu dicapai. Hakim Andrew Baker memberi masa lanjutan untuk tuntutan tersebut disampaikan dengan sewajarnya untuk membawa kes luar biasa ini ke perbicaraan penuh. Tidak syak lagi ini adalah tempoh lanjutan yang luar biasa diberikan, tetapi ini adalah kes yang luar biasa, katanya lapor akhbar The Bloomberg. 1MDB ialah dana pelaburan yang pada asalnya bertujuan untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Sebaliknya, kebanyakan wang itu didakwa digelapkan oleh orang yang mempunyai kaitan dengan Najib dan dialihkan untuk rasuah. Kes London adalah salah satu daripada siri siasatan undang-undang dan kawal selia di seluruh dunia, termasuk Amerika Syarikat dan Malaysia berhubung 1MDB. Kedua-dua pihak terlibat dalam pertikaian undang-undang di Mahkamah London dengan dakwaan bahawa IPIC dan Abar bersubahat dalam penipuan 1MDB menurut pemfailan mahkamah. Sekiranya kerajaan Malaysia berjaya dalam perbicaraan, ia akan dapat meneruskan tuntutan ini lebih lanjut di mahkamah. Keputusan ini akhirnya akan membolehkan mahkamah komersial meneliti sepenuhnya aspek penting penipuan 1MDB sebagai sebahagian daripada proses terbuka dan telus, kata Richard Little, seorang peguam di Evershire Sutherland yang mewakili 1MDB dan Menteri Kewangan Malaysia, dipetik The Bloomberg. Permohonan untuk mendapatkan izin bagi merayu keputusan Mahkamah Dagang London ke Mahkamah Rayuan difailkan oleh Peguam Negara Malaysia ketika itu, Tan Sri Tommy Thomas, bagi pihak 1MDB dan Menteri Kewangan diperbadankan. Tommy Thomas berkata ia susulan keputusan Mahkamah London yang membenarkan permohonan mendapatkan semula $3.5 bilion dari IPIC diputuskan terlebih dahulu menerusi prosiding Timantara yang tertutup. Beliau berkata keputusan mahkamah itu tidak memuaskan bagi Malaysia. Menurut Tommy Thomas, jika berjaya dalam tindakan undang-undang di United Kingdom, Malaysia dapat meneruskan usaha mendapatkan semula bayaran yang sudah dibuat anak syarikat 1MDB kepada anak syarikat IPIC sekaligus mengurangkan tanggungan membayar $5.78 bilion kepada IPIC dan pemegang amanah bond bagi tempoh 5 tahun. Tommy berkata Mahkamah Dagang London sudah menolak percubaan IPIC dan Abar untuk membatalkan permohonan 1MDB dan Menteri Kewangan diperbadankan untuk mencabar award persetujuan yang dipersetujui pentadbiran Najib. 1MDB dan Menteri Kewangan diperbadankan pada Oktober 2018 lalu memfailkan permohonan di Mahkamah Dagang di London, United Kingdom bagi mencabar award persetujuan yang direkodkan dua pihak dari Malaysia di bawah pentadbiran Najib pada Mei 2017 dengan IPIC Abar. Di bawah award persetujuan, Malaysia dikehendaki membayar $5.78 bilion kepada IPIC dan pemegang amanah bond untuk tempoh lebih 5 tahun. Disebabkan Malaysia dikehendaki antara lainnya mengambil tanggungjawab penuh untuk semua bayaran faedah dan jumlah pokok di bawah dua bond dikeluarkan oleh 1MDB pada tahun 2012 yang dijamin bersama oleh IPIC. 1MDB mempunyai hutang terkumpul berjumlah RM32 bilion setakat akhir Jun 2021. Demikian menurut laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan Persekutuan 2022 yang dikeluarkan pada 29 Oktober 2021 yang lalu. Lapor bernama dalam pada itu, Goldman Sachs Group Incorporation mencapai persefahaman dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat untuk membayar balik lebih $2 bilion. Difahamkan bayaran itu bertujuan mengelakkan sabitan jenayah terhadap syarikat itu berikutan pembabitannya dalam skandal 1MDB lapor bernama 20 Oktober 2020. Bagaimanapun, pimpinan UMNO berkata Barisan Nasional tumbang kerana tipu daya. Berdasarkan perkembangan semasa yang jelas, Barisan Nasional tumbang akibat tipu daya sendiri, lantas terbelit dengan 1MDB yang menelan tuannya. Pakatan Harapan berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan semula wang yang diseleweng dari 1MDB, tetapi puak yang menyeleweng menjatuhkannya seolah-olah mahu menutup skandal itu. Demikian gambaran yang dapat dilihat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan lari reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.